Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Hanya kawan terbaik. Encik Harun mencari seekor keldai untuk menambah bilangan haiwan peliharaannya. Dia pergi ke pasar dan nampak seorang lelaki ingin menjual keldai kepadanya. Saya perlu membawanya berjalan-jalan sebelum membuat keputusan untuk membelinya atau tidak, kata Encik Harun kepada lelaki itu. Apabila tiba di kandang, keldai itu memilih untuk berkawan dengan keldai yang pemalas. Cik Harun pun memulangkan keldai itu dan beritahu dia tidak mahu membeli keldai itu. Mengapa? Tanya lelaki itu. Apabila saya membawanya ke kandang, keldai ini memilih untuk berkawan dengan keldai paling malas. Lagipun, kita biasanya meniru sikap kawan kita. Jadi, saya tidak mahu keldai yang malas, jelas Encik Harun. Moral of the story, pilih kawan yang baik untuk membantu kita menjadi baik juga. Kasihan puyuh. Petani membeli puyuh untuk anak-anaknya. Puyuh seekor haiwan yang tenang, jadi puyuh suka tinggal di ladang. Kemudian puyuh bertemu dengan 2 ekor ayam jantan di situ. Ayam-ayam jantan fikir puyuh ialah ayam baru, lalu terus mematuknya. Oh tidak, mereka tidak menyukai saya. Mungkin kerana saya baru di sini, kata puyuh. Puyuh segera menyembunyikan diri sehingga ayam-ayam jantan itu meninggalkannya sendirian. Namun begitu, keesokan harinya, puyuh mendapati ayam-ayam jantan itu bergaduh sesama sendiri. Apa yang tidak kena dengan mereka? Kata puyuh dalam kebingungan. Kuda mendengarnya dan berkata, jangan risau, ia bukan tentang awak. Pergaduhan berlaku setiap hari. Ia semula jadi. Puyuh menyedari bahawa apa dirinya perlu lakukan ialah menjauhi mereka apabila ayam-ayam itu bertemu. Moral of the story, jauhi kumpulan yang sedang bergaduh supaya kita lebih selamat. Kuda yang kedekut. Di ladang kelihatan seekor keldai keletihan dan kelaparan selepas membawa bebanan. Keldai nampak kuda sedang makan sebaldi gandum. Keldai cuba memintanya sedikit. Malangnya, kuda enggan beri sedikit pun. Gandum itu ada banyak. Tidakkah kamu mahu berkongsi sedikit? Kata keldai. Namun begitu, kuda tetap berdegil dan lebih mementingkan diri sendiri. Baiklah, petang nanti saya akan beri 1 karung penuh dengan bali. Kamu boleh memakannya kemudian, jawab kuda. Tidak, terima kasih sajalah. Saya dapat menilai betapa baik dan murahnya hati kamu sekarang. Sekiranya kamu tidak dapat berkongsi sedikit makanan sekarang, bagaimana kamu hendak berkongsi sekarung makanan nanti? Kata keldai. Keldai pun pergi meragut di padang rumput yang lain. Moral of the story, jangan berjanji sesuatu yang kamu tidak pasti. Tunjukkan keberanian.
Dua orang askar dalam perjalanan ke kem. Tiba-tiba, mereka diserang seorang penjahat. Askar pertama memukulnya hingga pingsan. Kemudian, askar kedua muncul dari menyorok di belakang pokok sambil berkata, "Saya akan hapuskan penjahat itu." "Oh, begitu. Adakah itu yang kamu lakukan ketika menyorok di belakang pokok tadi?" kata askar pertama. "Pedang saya jatuh. Saya berlari untuk mengambilnya," jelas askar kedua yang ketakutan. "Sekarang jangan kata apa-apa. Sekiranya kamu hanya mahu berseronok di belakang pokok itu sudah cukup. Mari kawanku yang berani, mari kita pergi." Askar kedua sedar dia telah mengecewakan rakannya. Moral of the story, anggota tentera perlu berani melawan musuh. Kebaikan yang sia-sia. Sam seorang tukang kayu. Pada suatu hari, dia mengharungi salji untuk pulang ke rumah dengan bekalan kayunya. Dia nampak seekor ular berbaring hampir mati di atas salji. Dia pun mengambilnya. Tiba di rumah, dia meletakkan ular itu di hadapan unggun api. Apabila panas, ular itu mula bergerak. Kemudian, Sam meletakkan semangkuk susu dan menunggu ular itu minum. Anak-anak Sam teruja melihat ular tersebut. Anak kecilnya cuba menghampiri kepala ular. Walau bagaimanapun, ular itu menegakkan badannya dan mengembangkan kepalanya. Ular itu bersedia untuk menyerang. Sam terus mengambil kapaknya dan bunuh ular itu. "Saya mahukan kebaikan daripada ular yang tidak bersyukur ini. Tetapi ular ini menyerang anak saya pula. Ular ini tidak layak mendapat kebaikan," kata Sam dengan nada marah. Moral of the story, belajarlah untuk bersyukur. Akibat tamak. Seekor singa merayau-rayau di hutan mencari makanan. Tiba-tiba, singa terlihat seekor arnab sedang tidur nyenyak. "Saya akan makan arnab malam ini," kata singa sambil perlahan-lahan mahu menerkam arnab. Arnab yang cerdik bangun ketakutan. Pada masa yang sama, singa terlihat seekor rusa berlari keluar dari celah pokok. Singa tinggalkan arnab dan hanya fikirkan rusa. "Kenapa saya perlu makan arnab kecil sedangkan saya boleh berpesta dengan hidangan rusa?" fikir singa. Malangnya, singa tidak dapat mengejar rusa yang sangat pantas berlari. Rusa terus hilang dalam hutan dan singa berhenti mengejar. "Lebih baik makan arnab saja," fikir singa lagi. Singa pun balik semula ke tempat singa tinggalkan arnab. Tetapi arnab sudah tiada. Moral of the story, yang dikejar tidak dapat, yang dikendong pula berciciran. Hutan yang harmoni. Keadaan hutan sangat haru biru. Haiwan bersaiz besar suka bergaduh antara satu sama lain. Ini menyebabkan haiwan yang bersaiz kecil berasa takut dan terancam. Pada satu hari, arnab dan rusa pergi berjumpa dengan Raja Rimba. "Kami takut kerana sering ditindas dan dibuli oleh haiwan bersaiz besar," adu arnab dan rusa. Sang singa simpati mendengar keluhan itu. "Panggil semua haiwan di dalam hutan ini datang menghadap aku," arah singa. Tidak lama kemudian, semua haiwan di dalam hutan datang menghadap sang singa. Sang singa terus berkata, "Aku mahu kamu semua saling berkawan." "Jadi, kami tidak boleh berburu?" tanya beruang. "Boleh, tetapi berburu untuk mencari makanan saja, bukannya bermegah menunjukkan kekuatan kamu di hadapan haiwan-haiwan bersaiz kecil," kata sang singa. Sejak dari itu, suasana di dalam hutan menjadi harmoni. Moral of the story, berlaku adil ketika menyelesaikan masalah. Anak ketam berjalan lurus. Ibu ketam memerhatikan anaknya berjalan di tepi pantai. "Jalan lurus. Kamu asyik berjalan mengiring," kata ibu ketam.
Anak ketam cuba berjalan lagi dan ibu ketam asyik memerhatikan anaknya. Kamu tidak bersungguh-sungguh. Lihat cara ibu berjalan, kata ibu ketam sambil berjalan ke pantai. Ibu pun jalan mengiring, bantah anak ketam. Ibu ketam tersinggung. Ibu ketam menghabiskan masa 1 jam untuk mengajar anaknya berjalan lurus. Malangnya, anak ketam terus tertanya-tanya mengapa ibunya beria-ia mengajarkannya berjalan lurus sedangkan ibunya juga berjalan mengiring. Tiba-tiba ada bunyi tertawa yang kuat kedengaran dari belakang batu. Nenek ketam sedang berehat di situ. Berhenti menipu anak kamu. Anak kamu seekor ketam. Tiada seekor ketam pun berjalan lurus, kata nenek ketam. Sesi pembelajaran pun berakhir. Moral of the story, jangan asyik mencari kesalahan orang lain. Ayam jantan dan kucing. Di ladang ada seekor ayam jantan suka berkokok. Ini menyebabkan kucing terganggu. Aku baru saja tidur selepas berburu sepanjang malam dan ayam jantan itu mula berkokok. Aku tidak boleh tidur lagi. Marah kucing. Tiba-tiba kucing nampak ayam jantan duduk di atas pagar lalu menyambarnya. Sekarang aku ingin mendengar kamu berkokok dan bangunkan semua orang, kata kucing dengan penuh bangga. Lepaskan aku. Aku hanya melakukan tugas aku, rayu ayam jantan. Aku makan hidangan yang lazat dan dapat musnahkan ayam jantan itu juga, teriak kucing. Pada masa yang sama, petani terdengar ayam jantan bertempiaran. Petani mula menyedari apa yang dilakukan oleh kucing. Dia pun segera melemparkan kucing itu dari ladang. Moral of the story, perbuatan jahat pasti akan dibalas juga nanti. Di mana keadilan? Merpati terbang ke tingkap di luar mahkamah keadilan. Tempat ini selamat untuk membina sarang. Tempat ini memberikan keadilan kepada semua orang. Saya juga pasti akan diperlakukan dengan adil, bisik merpati. Merpati pun membina sarang yang cantik. Tidak lama kemudian, anak-anaknya menetas. Pada satu pagi, merpati keluar mencari makanan. Seekor ular terdengar bunyi anak-anak burung merpati di dalam sarang dan melihatnya. Anak-anak burung ini pasti lazat, fikir ular. Ular tidak nampak kelibat ibu kepada anak-anak burung itu. Ular pun menggelonsor dan makan anak-anak burung. Merpati balik ke sarang yang kosong dan menangis apabila mengetahui anaknya sudah tiada. Mahkamah keadilan pun tidak selamat, kata merpati. Merpati pun terbang ke rumah baru dengan perasaan sedih. Moral of the story, jangan mendedahkan diri dengan bahaya.